إلى عجل بعيد نتجاهل منها إلى شريك قريب ملكته آمين. إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي غير عن عافيتك أوسع منه. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وشفقه الظلمات وأصدرها عليه أمر الدنيا والآخرة. أن تحل علي غدرك أو تنزل علي سفرك ولا أعقبك ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم بك أعوذ وبك أصول وبك أشارع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين، إلى أرواح المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في علومه في الدارين فجرنا video minha sudah video dari kami ke atas insyaallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di luar kota atau di padang, maka tidak takut atasnya apabila keluar dia, melainkan bahawa adalah tetap di dalam kota itu terlebih memelihara dia atas tiap-tiap kelakuan. Kerana dia percaya bukan paling dan merupakan yakni yang didapat kesehatan di padang. Maka bila adalah pekerjaan pada jumlahnya menempati ini, maka duduk di dalam tempat yang tersebut itu kereta berhijab Allah dan sabar atas manfaat pertolongan baik lebih utama bagi orang yang mental dan yang betul kebajikan. Cukup orang yang kedua dan luar kota atau di padang, maka tiada takut atasnya apabila keluar dia melainkan bahawa adalah tetap di dalam kota itu terlebih memelihara akan dia atas setiap-tiap kelakuan. Kerana tiada dipercaya kepaling dan muafakat yang didapat kejahatan di padang, maka apabila adalah pekerjaan pada jumlahnya yang menempati ini, maka duduk di dalam tempat yang tersebut itu sedia kerja Allah dan obat atas dan di luar kota atau di padang, maka tiada takut atasnya apabila keluar ia, melainkan bahawa adalah tetap di dalam kota itu terlebih memelihara akan dia atas tiap-tiap kelakuan, kerana tiada dipercaya terpaling dan mufakat, yakni yang didapat kejahatan di padang. Maka apabila adalah pekerjaan pada jumlahnya menempati ini,
maka duduk di dalam tempat yang tersebut itu serta ridha Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين. Ulang balik lagi. Dan di luar kota atau di padang. Cukup. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل حصني ومن دخل حصني آمن من عقابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل حصني ومن دخل حصني آمن من عقابي. Maksudnya, man qala, barang siapa dia berkata la ilaha illallah, sehingga jadi daging dan darah, dakhala hisni, orang itu berada di dalam istana kota aku. Wa man dakhala hisni, barang siapa dia masuk berada di dalam istana aku, maksud aku ni Allah Ta'ala, amana min iqabi, aman daripada azab aku, jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia berkata la ilaha illallah, banyak mana hatta tantazija, hingga dia bercampur bilahmihi, dengan dagingnya, wadamihi, bilahmihi, dengan dagingnya, wadamihi, dan darahnya. Amana min iqabi, selamat daripada azab aku. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita kena banyak memikir, bersangkut paut dengan keamanan dunia, terutama sekali keamanan akhirat bagi orang cerdik di sisi Allah Ta'ala. Memikir tentang keamanan, kedudukan rupa macam aku sekarang, ada pada aman daripada azab kubur. Memikir macam itu. Kedudukan aku sekarang, ada pada selamat daripada azab di padang mahsyar. Kedudukan aku sekarang, ada pada selamat daripada azab neraka.
kena fikir tempat kita nak pergi, tempat kita nak lalu. Kedudukan aku sekarang layak tak jadi ahli syurga? Kena memikir. Bagi orang yang cerdik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kena memikir Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada kita akal fikiran, atau kenalah kita memikir. Bersatu dengan keamanan dunia dan akhirat. Nak bagi boleh duduk dalam aman. Adina fid dunya hasanah, sambung. Wa fil akhirati hasanah. InsyaAllah orang itu wakina azabannar, Allah Ta'ala pelihara daripada azab neraka. Hidup berada di dalam istana Allah, berada di dalam istana Allah. Jangan disoal bodoh. Soal bodoh macam mana? Tidak. Istana Allah Ta'ala di mana tu bodoh kan? Jangan ditanya bab kurang ajar. Siapa dia banyak ustaz, istana Allah Ta'ala di mana? Jangan ditanya. Tak cerdik soalan itu. Sebab apa? Sebab kita telah maklum ma'ruf dah mengatakan mukhalafatu lil hawadis. Dah masa sekolah rendah, sekolah atap dulu lagi dah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Baik, berada dalam istana Allah, ulang balik lagi. Dan di luar kota atau di padang. Okey. Semasa kita sedang berzikir istiqamah, sahabat itu jangan tinggal zikir istiqamah. Laki perempuan jangan ditinggal. Seolah-olah dia berada di dalam kota Allah waktu kita duduk sedang berzikir. Atas jadah dalam bilik, keluar bilik, ke mana-mana malam dan seolah-olah kita berada di dalam kota Allah, dalam kota raja. Siapa dia boleh masuk dalam kota raja? Anak memusnahkan kita. Jawab dia, tidak ada siapa boleh masuk untuk memusnahkan kita kalau kita berada di dalam kota raja. Ini istilah ilmu ma'ani, dia panggil cakapan tasbih. Tasbih dia ada musabbah, ada musabbah bih. Seolah-olah dia berada di dalam kota raja. Siapa dia pun tak boleh masuk, nak musnahkan dia. Waktu kita duduk atas senjata, tak kira lah sama ada zikir di masjid surau, ataupun di rumah. Sama ada zikir tariqah. Jangan kena faham tu, jangan cakap tariqah itu tulisan bumi betul. Arab panggil tariqah, jalan. Tapi jangan terlibat dengan sesat lah. Pak sesat tu cerita lain lah. Saya pun tak tahu nak cerita apa tu.
sama ada zikir di masjid surau atau di rumah. Bahasa kena faham bahasa masjid surau ataupun rumah. Dia susun kata-kata macam itu ada arti. Arti apa? Afdal di masjid. Kurang sikit istilah kita surau atau musola. Rendah lagi rumah. Sebab tu dia kata zikir sama ada di masjid surau ataupun rumah. Hati yang paling kurang sekali di rumah, afdal di masjid. Bertanyalah dia Ramli, kenapa kata afdal di masjid? Tak ada gangguan, Ustaz. Ya, Kurang gangguan lah. Allah. tak kena bertanya jelas-jelas kenapa kata afdal di masjid. Tanya macam tu. Zaman ni belajar tak tanya. Saya rasa kalau belajar ke orang lain semua lidah terluka. Tak boleh belajar diam. Awak tak panggil belajar, awak panggil mendengar. Tak apa, dengan orang lain itu kepulangan. Dengan saya tak boleh. Kena bertanya. Kenapa dikatakan afdal di masjid? Buat soalan macam itu. Dengar saya jawab satu persatu. Pertama, masjid ni saya ambil bahasa zaman dulu, rumah Allah. Rumah Allah. Lihat apakah yang kedua, di masjid ini boleh niat iktikaf 100%. Yang ketiganya, di masjid boleh buat tahiyatul masjid 100% ittifaq para ulama. Dan yang keempat, ini benda jangan tak nampak. Tak nampak apa kena terima ni. Jangan tak nampak tolak, jangan tak nampak terima juga. Apa ya? Tempat malaikat beribadat dan tempat waliullah. Nampak tak nampak? Sebab itulah kita duduk nak masuk pintu masjid dan berdiri keluar kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya malaikatul masjid. Anda seringan juga. Anda sering. Tak biasa dengar ni. Jangan dia tanya lebih kurang lah. Yang jumpa dengan pagar diam, pagar masjid bertanya, berjumpa dengan diam bila terima bertanya. Itu jadi masalah. Okay. Kalau jangan bertanya, saya suruh mufti tua, jangan mufti muda. Wilayah saya panggil mufti muda. Memang dia muda sungguh. Baru daripada saya. Mufti tua, mufti selang. Tanya, Tuan Syekh, Allah tadi menyampaikan begini, betul ke tak betul? Tanya tua dia tahu. Kalau tanya muda dia tak tahu. Masuk pintu pagar masjid. Assalamualaikum
rahmatullahi wabarakatuh. Ya malaikatal masjidi. Asal tak balik satu-satu. Ya malaikatal masjidi. Itu kata afdal buat di masjid. Dah. Makna dia apa dia? Artinya kita baca ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu lah. Kalau bertanya macam kalau kata keluar lubang. Mau kata makna apa? Assalamualaikum, selamatlah kamu, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah Ta'ala berrahmat dan barakah kepada kamu. Siapa dia? Ya malaikatal masjid, wahai malaikat masjid. Itu makna dia. Nah, sekali apa dia? Salah satu malaikat jawab tidak, lepas tu aku Apa dia? Sekali lagi. malaikat jawab tidak. Salah tu Itu dia. Cuma malaikat tak sombong. Yang sombong jamaah tidak sombong. Manu malaikat dengar kita nampak dia nampak kita tak nampak dia. Tak nampak pun selama Allah Ta'ala tidak buka hijab. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh nampak. Semaya subuh tadi Jerami, barisan depan tu ada kosong satu orang. Malaikat temukan barisan, tapi kita tak nampak. Di belakang tadi penuhi dengan wali-wali. Ini tak biasa dengar juga. Jangan bertanya kepada bukan ahli dia. Dipenuhi dengan wali-wali. Wali dia pakai hijau 100%. Serban hijau, jubah hijau. Itu wali. Wali Allah. Ya. Dari Allah. Yang masih hidup tu yang tidak. Ada yang meninggal, ada yang masih belum meninggal. Di mana sih? Macam kita. Ayah Haji Ramli dah meninggal, tapi anak dia ada. Jadi wali ni ada yang mati, ada yang belum mati. Macam waktu jamaah awal, sekiranya kalau Allah Ta'ala buka hijab ni pilih di antara manusia dengan wali di Kaabah tu, wali lebih banyak daripada manusia. Afdal di masjid. Itulah saya kata, di masjid takwa apa saya kata. Kalau boleh seminggu sekali di masjid, malam apa lepas isyak, lepas kuliah maghrib habis, ada zikir harian. Diadakan majlis itu sebulan sekali ke 6 bulan sekali ke. Buat majlis itu, ambil guru yang tertentu.
Itulah seelak-elaknya. Dah afdal di masjid. Yang kedua, kalau tempat itu tidak ada masjid, ada apa? Buatlah disuruh. Kalau ada, kalau di tempat kita duduk, di taman kita, dalam Korea kita, masjid pun tak ada, surau pun tak ada. Okey, buatlah kau. Buat kau. Itu yang paling rendah sekali. Saya. Buat kat rumah tu kita keluarga kita. Kalau boleh, kalau keluarga kita mau ikut sama, kalau keluarga tak mau ikut, kita seoranglah jalan. Keluarga kita ramai di belakang tapi tak mau ikut. Ramai, walaupun keluarga ramai, masuk lubang kubur seorang diri sahaja. Dia orang tak mau ikut, biarkanlah. Kita sampai masuk jalan. Sudah di dalam kota Allah, dakhala isni amana min iqabi. Amalan zikir ini, amalan zikir ialah amalan salafus salihin. Tulis tepi. Amalan zikrullah ialah amalan salafus salihin. Salaf, orang dahulu-dahulu. Salafut itu mana dahulu. As-salihin, yang saleh. Orang dulu pun ada juga yang tak saleh, tapi banyak yang saleh. Itulah dikatakan zikrullah, amalan orang salafus salihin. Jadi kita ni bukan salah, kita ni khalaf, orang belakang. Elaklah khalafus salihin. Malam saat lagi dia berkumpul macam ini, buat majlis zikir. Itu tak boleh kata salafus salihin, kena kata khalafus salihin, orang belakang tapi baik. Ya. Salafus salihin itu maknanya sezaman dengan Nabi. Iya saya. Orang zaman Nabi masih hidup, orang yang boleh hidup semasa dengan Nabi itu dikatakan salafus salihin. Kita ini khalafu as-salihin. Maaf, kalau orang tu buat dulu sama dengan fikir di satu tempat, macam mana? Dia tak sama, cikgu. Dia antara suluk dengan zikir tak sama. Maksud saya bukan sama, maksud saya dia buat di tempat yang orang buat dulu. Masalah tempat, kalau bersuluk di masjid lagi afdal. Masjid 50 tahun yang telah lepas hingga sampai sekarang. Kalau masjid di kampung mak saya, masjid dia bagi satu ruang untuk ahli sufi, bolehlah keluar masuk, tapi khas bagi ahli sufi 20
Dia bagi satu ruang untuk ahli surga. Kenapa saya kata suluk dengan zikir ini tak sama? Macam ni. Bersuluk ni setahun 7 hari 7 malam sekali saja. Ya, tahun 1 kali. Lelaki tak boleh pandang kepada muka isteri, dan dia tak boleh makan nasi. Hanya sehari semalam dia makan bertih 7 putuk. Faham tak saya kata bertih tu? Padi puluh goreng 7 putuk. Dalam masa 7 hari 7 malam, Qul huwallahu 70,000, zikir 70,000, Quran 1 kali makan. Itu suruh. Zikir dah. Baca Quran kota, Qul kota, dia zikir boleh 1 jam, sudah pakai balik. Itu saya maksud, saya kata tak semacam di antara suluk dengan zikir. Okey. Jamaah saya, jangan sibuk dengan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Sibuk yang kecil-kecil cukup buat pertama kali. Maksud, jangan sibuk dengan suluk, sibuk dengan zikir dulu. Tiap malam 1 jam 2 jam istiqamah zikir. Dah berada dalam istana Allah. Yang kedua, maka tiada takut atasnya apabila keluar ia, melainkan bahawa adalah tetap di dalam kota itu. okey. Orang yang berzikir, maksud zikir yang masyhur la ilaha illallah. Apabila la ilaha illallah tadi boleh jadi daging dan darah. Masalah daging darah tu jangan balik buka dalam matan Ummul Barahin. Hari ni ada jual kat luar. Muka surat 30, barisan yang ketiga daripada bawah. Buka tengok sendiri. Yang saya dah ulang daging darah tu. Jangan faham kata fikrah saya. Tidak. Saya menyampaikan Imam Sanusi. Buka kitab tu tengok sendiri. Tak faham bawa lagi. Saya belum lagi mana. Bawa kitab tu mari bawa ke sini. Lebih-lebih lagi hari Ahad. Pukul 12 sudah saya pergi guru di pintu depan. Masuklah di situ. Kalau tak faham ibarat kita, bawa kita pergi jelas. Ini apa maksudnya baca sedang terang. Sampai azan zuhur. Sudah sampai zuhur saya keluar. Dah. Apabila zikir dah jadi daging darah, walaupun dia keluar daripada istana, dia keluar daripada majlis zikir, dia selamat. Siapa dia pun tak boleh mengkhianati dia. Maksudnya ahli zikir sama ada dia mati dalam masyarakat, dia aman daripada azab Allah, atau dia mati di atas pocok gunung seorang diri, selamat daripada azab Allah, atau dia mati di atas udara turun ke bumi, dia selamat daripada azab Allah, atau dia mati diterkam oleh harimau buaya, dia selamat daripada azab. Matilah cara macam mana pun, dia selamat daripada azab Allah. Ini satu fikir yang pertama. Adakah aku ni boleh selamat daripada azab Allah dalam lubang kubur? Boleh faham? Saya ulang sekali lagi.
Jangan beramal dengan amalan zikir hingga sampai jadi daging dan darah. Laki perempuan dapatkan makan umul barawin lebih kurang 3 ringgit sahaja. Lipat 2 masuk pakai haji. Itu pukul tek kolam. Tengok sendiri, baru dah boleh bercakap dengan keluarga. Jangan ambil di mulut saya bercakap, jangan saya tak bagi. Saya cakap kita ni, buka kita tengok, baca, teranglah pada keluarga. Apabila la ilaha illallah boleh jadi daging darah kita, dia mati di hospital, dia selamat daripada azab Allah. Mati atas tilam kat rumah, dia selamat daripada azab Allah. Dia mati seorang diri di bucu-bucu masjid, dia selamat daripada azab Allah. Dia mati di atas pojok gunung seorang diri, selamat daripada azab Allah. Dia diterkam harimau buaya, dia selamat daripada azab Allah. Dia mati di atas udara, selamat daripada azab Allah. Tu orang keluar daripada istana kota tadi, duduk kat mana pun dia selamat daripada azab Allah. Tak siapa dia nak bertanya. Tak ada siapa dia nak tanya no? Semua pandai. Tanya Zaki, gila, puak-puak kami ni selamat tak daripada azab Allah? Cuba tanya macam tu lah. Puak-puak kami semua ni selamat tak daripada azab Allah? Tak apalah, saya soal, saya jawab. Tak apa, zaman ni baby lagi. Tak ada Ustaz, sebab tiket dia baru belajar kan? Ya, baru belajar. Baru belajar no? Patut je lah kata baby pun. Tapi Ustaz ada juga nak tanya takut. Oh, ada juga nak tanya takut. Nak tanya macam tu walaupun dia tak menunjukkan hubungan masyarakat mana agama kan. Dia kata takut tu, tungkat saya ni berapa kali dah terbang. Ada terbang tak? Jangan takut. Buat-buat kami ni selamat tak daripada azab Allah? Tulis soalan tu. Tengok jelas nak jawab macam mana. Orang yang selamat daripada azab Allah ialah orang siapa dia la ilaha illallah boleh jadi daging dan darah, itulah orang selamat daripada azab Allah. Bukan fikrah saya, itu perkataan Imam Sanusi. Imam Sanusi bukan orang awam. Ini salah seorang daripada ulama Usuluddin. Siapa dia zikir sampai la ilaha illallah boleh jadi daging dan darah, itulah orang selamat daripada azab Allah. Dan maksudnya silakan menjadi darah daging. Darah, hati, daging, lidah. Macam mana tahap? Okey, kalau seorang diri la ilaha illallah, kalau dua orang dalam jamaah Allah, Allah, Allah. Khafi dengan hati. Hati itu darah. Setiap masa kecuali mata lena. Manusia ni biasa ni mata lena, hati pun lena. Ada pun para Rasulullah SAW walaupun mata lena, hati dia tidak lena. Sebab tu bila mereka sampai inna lillahi. La ilaha illallah kita kena lafaz ataupun kata. Kalau kita seorang diri la ilaha illallah lisan. Maksud lisan lidah. Maksud lidah lafaz. Kalau dua orang jangan.
Tapi bila ramai macam ni, jangan. Dalam hati sudah Allah, Allah. Walaupun mulut bertanya, walaupun mulut membaca, walaupun mulut menyampai, mulut mengajar, tapi hati tak mengajar, tetap dia berjalan Allah, 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 Allah. Itu maksud daging dan darah. Jadi bila kita mengatakan Allah, niat Allah, Allah, dari segi niat kita berada, kita tumpu mana? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Hati Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hati Allah, Allah, Allah. Dah. Kalau dalam zikir istiqamah tariqah, apabila kita hendak zikir khafi, niat, ya Allah, keluarkan kebesaran dulu, masukkan kebesaran, ya Allah, baru jalan Allah, Allah. Itu wakatul zikir. Biasa tak ada jalan Allah, Allah, Allah. Mulut makan, hati Allah, Allah. Tangan menulis, hati Allah, Allah. Mulut mengajar, hati Allah, Allah. Awan tu selamat daripada azab Allah. Itulah saya kata, dapatkan Umul Barak itu lelaki perempuan, dapatkan lebih kurang RM3 sahaja. Jeramli dapat ke belum? Belum. Ada tapi tak trend. Paling dapat ke belum? Beli ke belum? Tak tahu. Tu kat luar tu pukul 10-11 lagi ada lah dia. Dapatkan. Belum saya mati. Bila saya mati kata ada kitab Jama' Berbala. Lebih-lebih lagi pula dengan pengajian moden sekarang, Jama'ah Berbala, kata ada kitab di tangan. Sudah. Kalau dalam sembahyang kita pakai khusyuk. Jadi kalau boleh kita baca perkataan Alhamdulillah, kita tahu makna dia. Tapi kalau masa kita nak sebut apa-apa, kita tak ingatkan. Tafahum ma'anil qira'ah. Kalau dalam sembahyang kena faham apa yang kita baca. Kalau tak faham, hanya boleh baca ingat tapi tak faham. Bila tak faham tu hati dia pergi sana sini, sana sini. Elok tamatkan hati dengan Allah, Allah, Allah. Mulut baca, hati Allah, Allah. Tak apa. Tak yang mulut baca Allah, Allah tak dapat kata. Tu kena berlatih. Kena berlatih. Baca Fatihah, hati jalan Allah, Allah. Berlatih macam tu. Kalau duduk saja, kita baca. Tak, kalau biasanya kalau mulut diam tu hati boleh jalan. Tidak, kita nak bagi serentak. Ini kena berlatih. Allah panggil latihan keruhaniyah, istilah dalam tasawuf. Dah sudah. Jadi apabila la ilaha illallah tu jadi daging darah kita, matilah kita cara macam mana mati pun kita selamat daripada azab Allah. InsyaAllah boleh faham. Yang ketiga, terlebih memelihara akan dia atas tiap-tiap kelakuan kerana tiada dipercaya terpaling dan muafakat. ulang balik. Terlebih memelihara akan dia atas tiap-tiap kelakuan. Ya, cukup. Terlebih memelihara akan dia akan tiap-tiap kelakuan. Okey. Apabila la ilaha
Bandingannya tasbih pula. Ya, saya kata tasbih tadi. Bandingannya seperti sepasang pakaian yang bersih. Sepasang pakaian yang bersih putih melepak. Orang Kedah kata putih melepak. Kalau orang Maluku kata putih apa? Putih melepak. Penyama orang Kedah. Orang Tani tak kata macam tu. Orang Tani kata putih menuih. Putih menuih. Kalau Indun pula putih apa? Indun kata putih apa? Tak tahu sudah. Putih melepak. Kita pakai sepasang pakaian yang putih melepak. Kita dah lalu tak tepat-tepat kotor. Demikianlah la ilaha illallah jadi daging darah dia. Ia nak mengotorkan hati kita. Apa dia? Dosa. Orang yang la ilaha jadi daging dia, dia lari daripada perkara yang berdosa. Kalau la ilaha illallah tak boleh jadi daging darah, dia cari perkara yang berdosa. Dengar rasa. Apabila la ilaha illallah boleh jadi daging dan darah orang itu lari jauh-jauh daripada perkara yang berdosa. Sama juga kita pakai sepasang pakaian yang bersih putih melepak, kita lari daripada tempat-tempat kotor lumpur. Tu bandingan itu panggil tasbih. Ada tak orang pakaian bersih putih melepak di dalam lumpur? Ada tak? Tak ada. Kalau ada, gila lah orang itu. Gila lah orang itu. Kalau ada, sana tasbih pula. Jamaah ramai-ramai salah seorang dapat ijazah syariah. Salah seorang ada ijazah syariah, ada master syariah. Pak balik, Pak mentua orang kaya, Pak mentua bertanya, ini master kamu ni kalau bekerja dengan kerajaan berapa ribu gaji? Dia kata kalau mau peti 7,000, kalau campur dengan air 10,000 sebulan. Kalau sebagai pensyarah di U mana-mana pun tidak kurang daripada 7,000. Tu beranggulah. Orang tua masuk bilik, ambil buku, tulis cek 1 juta. Kamu tak perlu bekerja dengan siapa. Kamu sendiri bisnes, ambillah duit 1 juta. Si menantu pula tanya, ayah, kalau kita berniaga modal 1 juta,
keuntungan sebulan banyak mana? Si ayah berjawab, sekurang-kurang 1 bulan 50,000. Oh, seronoklah. InsyaAllah ya, saya nak berniaga. Dia berniaga 24 jam, dia tumpu kepada perniagaan dia. Itulah orang gila. Saya tak tunjuk kepada anak-anak itu siapa dia, Haji Ramli. Jangan marah kat saya. Itulah orang gila. Sama orang kain sepasang putih bersih tadi pi masuk dalam lumpur orang gila. Begitu juga ini orang gila. Jangan marah. Cikgu lagi faham. Hak tak gila macam mana? Oh, dia ada ijazah syariah, master syariah. Dia bekerja pun mengikut ijazah dia kan. Sama ada pensyarah sana sini. Mana dia bekerja? Kerja syariah juga. Kenapa dikatakan orang tak gila macam tu? Dengar jemaah. Ibarat kitab Hasyiah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, tajuk dia, saya muka surat saya tak ingat, hadis yang keberapa saya tak ingat. Tajuk dia berbunyi begini: Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Itu tajuk dia. Syarah dia, barang siapa dia menaburkan hukum, barang siapa dia menyampai hukum, itu halal, ini haram, itu harus, ini makruh. Besok malam di masjid sana, besok malam masjid sana, esok malam masjid sana. Kalau panggil apa macam tu? Mubalik ad-da'i. Sama lah tu. Mubalik, orang menyapai hukum. Besok balik ke negeri akhirat besok, layak dia bernaung di bawah naungan aras. Orang yang dapat bernaung di bawah naungan aras, tanda kata apa? Syurga tanpa hisab. Itu orang cerdik. Orang cerdik di sisi Allah. Yang mana tu? Anak menantu jamaah berbalik ijazah syariah, master syariah. Orang tua bagi duit 1 juta suruh bisnes. Pandai yang kedua, dia buka lah syarikat. Maghrib malam ini masjid ini, besok malam masjid sana, tiap-tiap malam dia menyampai hukum. Kalau tak maghrib, masa mana dia bagi peluang? Katakanlah 24 jam atau 1 jam dia bagi untuk dia mengajar. Tak kira di mana sekolah kerajaan pun tak kira. Balik pergi tempat perniagaan dia. Itulah seelak-elaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Siapa menjadi Nabi? Wa'mal
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ikmal li dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kau kejarkan kekayaan dunia kamu seolah kamu nak hidup selama-lama. Ayam tak cukup ada 1 juta, saya nak 1 juta lagi, seolah-olah nak hidup selama-lama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Aku tak ada kemungkinan aku nak pergi mengajar dulu. Sudah mengajar aku balik. Bila sampai masa aku nak pergi mengajar, seolah-olah ka'annaka tamutu ghada, seolah kamu besok akan mati. Itu seelak-elak. Ya. Saya. RM500,000 boleh pakai kereta mewah. Itu ada RM5,000, boleh tak pakai kereta mewah? Boleh tak? Hutang 3 bulan, tarik balik. Bandingan macam ini. Taraf mubalik yang menyampai kepada masyarakat, dia layak bernaung di bawah naungan aras. Kita hanya menyampai untuk keluarga sahaja. Berdasar kepada Rasulullah SAW pada sabda, Balliru anni sabuk. Alhamdulillah, itu banyak ingat pula. Balliru anni walau ayat. Itu saja kita boleh menyampai kepada keluarga kita satu ayat yang la ilaha illallah. Walaupun dia tu tak dapat bernaung di bawah naungan aras, dia dapat syafaat Rasulullah SAW ke syurga. Dia saham itu pula. Kalau kecil, saham dia syafaat. Kalau besar, itu layak dia bernaung di bawah naungan aras. Kedua-dua itu, yang kecil, yang besar, bersemua balik ke syurga. Jangan risau. Nak buat macam mana? Kita dulu tak ada masa nak belajar. Mak bapak nak siapa kita pun dia tak mampu, kita pun belajar dalam badan. Tak apa, masuk ke syurga dengan syafaat. Ya. Habis. Ada apa? Tak, dia kalau orang syariah dia tak ada ijazah apa, tapi dia tak kerja. Dia duduk rumah, bila dia baca-baca dia mengajar. Dia tak kerja. Tak kerja. Dia mengajar tu dia kerja dah lah tu. Dia kadang-kadang bulan sekali dia mengajar punya. Tak apa, ratus sebulan sekali. Lain pada tu dia pergi mengajar di lain. Dia duduk rumah. Di rumah sebelah sekali dia mengajar di masjid tiap-tiap malam. Tapi masjid di semalam, masjid di satu, masjid di satu. Ya. Tak di mana, tak kerja mana. Dia tunggu rumah. Habis itu dia makan apa? Makan nasi dia. Dia boleh makan, sudah. Jadi boleh makan. Pak tua dia kaya, tak apa. Yang dia tak mengajar dah habis dah madrasah tak. Tak mengajar tu momok tak panggil dia. Masjid Haji Ramli pun tak jemput dia, dia tak datang lah. Cuba Haji Ramli pun jumpa Haji Lawai. Sekarang kamu buat apa? Dia saja asal mengajar di masjid kami. Dia datang lah. Tak, dia tak masuk, tak baku jual kat mama, tak jual kat Ramli. Haji Ramli kena pergi cari dia. Dah, sudah habis. Satu lagi sakit. Cepat. Kerana tiada dipercaya terpaling dan muafakah, yakni yang didapat kejahatan di padang. Okey. Apabila la ilaha illallah jadi daging dan darah, dia tak berpaling ke depan, ke kiri, kanan, belakang, straight, dia berjalan ke depan. Dia tak paling, tak jeling tengok.
Tengok apa dia. Apabila la ilaha illa jadi daging darah, benda haram, jangan kata dia tak pandang, jeling pun tak. Benda haram, jangan kata dia tak pandang, jeling pun dia tidak jeling. La ilaha illallah jadi daging dan darah. Hanya dia nampak apa? La ilaha illallah boleh jadi daging darah seseorang itu. Seorang itu tidak pandang itu, tidak pandang ini. Hanya dia pandang kepada apa? Akhirat. Pandang pada akhirat. Bila nak tengok benda haram, tak boleh masuk kubur diazab. Bila nak buat benda haram, tak boleh, Allah janji dengan neraka. Itu saja dia pandang. Dah. Manusia apabila dia tak pandang kiri kanan, orang fitnah kata apa? Kata apa? Sombong. Sombong. Orang kita kata sewing. Otak dia tak betul. Kalau orang tadi kata sin prasad, otak dia dah miring. Tu dia balik. Sama lah yang dibalik oleh kaum musyrik Muhammad Majnun. Sama betul. Tak boleh kira dengan dia tu tak keluar rumah. Dia buat tak boleh kira mana hina. Musyrik dulu Muhammad apabila ditambal oleh Allah Ta'ala jadi Nabi lagi Rasul, bagi bintang Majnun daripada bintang Al-Aminullah. Tetapi bagi orang yang la ilaha illallah boleh jadi daging darah. Kamu nak kata aku gila ke? Katalah. Kamu nak kata aku mereng ke? Katalah. Kamu nak kata aku sombong ke? Katalah. Asalkan aku betul dengan Tuhan, sudah. Sebab itu ahli-ahli sufi, dia dengar orang caci dia seronok macam orang puji dia. Kita caci dia, dia senyum, dia seronok. Dia dengar caci itu macam orang puji kepada dia. Tu ahli-ahli sufi kita, kalau caci kita satu patah, kita baling balik berpuluh-puluh patah. Sebab apa? Sebab la ilaha itu jauh daripada daging dan darah kita. Dah. Jangan tinggal zikir istighfar. Bukan 100, bukan 200, bukan 300 satu. Buat bagi beli bercampur dengan di antara daging dengan darah. Matilah di mana sahabat mati di pijak apa saja pun, dia selamat daripada azab Allah. Ustaz nak tanya tadi Ustaz kata bila zikir la ilaha illallah nampak akhirat. Apa dia? Tadi Ustaz cakap bila kita zikir nampak akhirat tu. Adakah itu juga ilmu hakikat? Tidak. Orang zikir la ilaha boleh jadi daging darah dia tak pandang apa saja, hanya dia pandang kepada akhirat, bukan nampak pandang. Tu jaga elok-elok situ. Nasib baiklah hanya orang pandang-pandang lagi. Dia pandang kepada akhirat. Nak buat benda haram tak boleh, Allah Ta'ala janji dengan neraka. Nak tengok benda haram tak boleh, tak selamat daripada azab kubur. Pandang bukan nampak. Ada beza dia kan? Ya, ada beza.
Dan dia pandang akhirat, bukan kata nampak akhirat, pandang kepada akhirat. Nak buat benda haram, oh Allah Ta'ala janji dengan neraka. Nak tengok benda haram, Allah Ta'ala janji dengan azab kubur. Ya. Habis, ada apa? Kalau dah habis, saya tangguh di situ dulu. Tangguh situ dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya